Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman bertemankan dengan rakan setugas saya Gigi Ahmad. Hari ini hari yang begitu istimewa sekali untuk seluruh umat Islam di Malaysia dan juga seluruh dunia kerana sambutan Maulidur Rasul yang kita tahu ia memberi orang kata peringatan kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan juga dunia ini kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW untuk disambut, tetapi sambutan pada untuk tahun ini sangat-sangat sekali berbeza Gigi, sebab kita berdepan dengan pandemik COVID-19 yang membuatkan kita tidak dapat meraihkan sebarang aktiviti keagamaan itu tidak boleh dilakukan yang melibatkan himpunan ramai seperti mana kita pernah lakukan sebelum-sebelum ini untuk memastikan bahawa kes jangkitan COVID-19 ini dapat kita putuskan ketika mana kita sedang berdepan dengan gelombang yang ketiga. Jadi Gigi, untuk awal pagi hari ini kita nak mulakan dengan kes jangkitan COVID-19 di Malaysia. Apa ceritanya Gigi? Semalam adakah kita masih lagi mencatatkan angka yang membimbangkan? Kita masih lagi mencatatkan 3 angka, 801 kes baru, 8 kematian dicatatkan. Itu angka terbaru yang kita boleh bagi tahu dalam tempoh hampir 24 jam ini, menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 dalam negara kita ialah 29,441 kes, dan daripada jumlah itu sebanyak 2 kes import yang menerima jangkitan dari luar negara, manakala selebihnya merupakan penularan dalam tempatan. Dan kalau kita lihat perinciannya, negeri Sabah mencatatkan sebanyak 546 kes, manakala negeri-negeri di Lembah Kelang pula mencatatkan pertambahan sebanyak 103 kes baru. Dan dalam tempoh 24 jam juga 8 kes kematian baru direkodkan, menjadikan angka keseluruhan kes kematian di negara sebanyak 246 kes. Dan mengulas mengenai kes yang sedang dirawat di ICU pula, Tan Sri Dr. Nur Hisham ada berkata terdapat sebanyak 94 kes sedang dirawat di ICU, dan daripada jumlah itu 25 daripadanya memerlukan bantuan alat pernafasan. Hafizi. Ya, betul tu Gigi. Sebenarnya hari ini beberapa negara di Eropah yang berada dalam keadaan begitu orang kata agak mencemaskan, mereka menghadapi situasi yang sama juga dengan Malaysia, di mana hari ini Perancis dan juga Jerman mengumumkan beserta dengan Switzerland mengumumkan satu langkah orang kata langkah baharu sekatan penutupan seluruh negara mereka selama sebulan. Bulan November ni Jerman dan juga Perancis menutup semula negara mereka seperti awal penutupan yang dilaksanakan ketika mana pandemik menyerang di pada bulan Februari dan juga Mac, sehinggalah bulan Mei mereka menutup ekonomi dan juga kehidupan sosial masyarakat untuk memastikan bahawa penularan COVID-19 itu melanda. Dan kita juga tidak ketinggalan, kita melaksanakan PKPB di beberapa buah negeri dan juga daerah yang dilanda gelombang ketiga yang begitu terjejas teruk sekali, sehingga membuatkan ramai petugas-petugas Barisan Hadapan terpaksa diterbangkan ke negeri Sabah yang ketika ini mencatatkan ratusan kes baru, angkanya 500, 600 setiap hari. Kita mendengar sidang media yang dilaksanakan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada 4 kluster baru yang telah pun dikenal pasti semalam. KKM menyatakan bahawa kluster-kluster tersebut adalah kluster Seri Gaya, kluster Green Hill, kluster Idaman dan juga kluster Bayu. Tan Sri Dr. Nur Hisham menyatakan bahawa kluster Seri Gaya melibatkan daerah Kota Kinabalu dan Tuaran di Sabah, manakala kluster Green Hill dilaporkan di daerah Kuching dan juga Miri. Kluster Idaman melibatkan daerah Petaling dan juga Gombak di Selangor, daerah Titiwangsa, Ceras dan juga Kuala Lumpur. Manakala kluster Bayu pula melibatkan daerah Johor Bahru dan Muar di Johor. Dan kebanyakan kluster ini juga membimbangkan kerana kita faham sekarang ini kita telah pun mempunyai lebih kurang dalam 200 kluster di Malaysia yang direkodkan, 100 lebih telah pun tamat tempoh apabila 28 hari itu tiada jangkitan baru dan sebagainya. Kluster itu telah pun tamat, tapi kluster-kluster baru yang muncul akibat gelombang ketiga ini juga cukup membimbangkan kita, Gigi. Ya, dalam masa yang sama, kebimbangan kita juga merupakan satu tekanan ataupun satu tanggungjawab kepada Barisan Hadapan, petugas-petugas Barisan Hadapan dan juga tim KKM itu sendiri. Dan dalam sidang media semalam, saya sangat tersentuh dengan pengakuan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham apabila mengakui bahawa beliau tertekan dan mengakui bahawa beliau tidak boleh tidur dalam berperang melawan musuh halimunan COVID-19 ini. Dan sejak awal tahun ini, nyata beliau katanya memberi kesan dan tekanan bukan sahaja kepada petugas Barisan Hadapan, malah kepada warga kerja Kementerian Kesihatan KKM. Dan Tan Sri Dr. Nur Hisham
mengakui bahawa mendedahkan bahawa beliau mengalami kelesuan serta tekanan mental dan fizikal yang amat tinggi. Saya sendiri tidak dapat bayangkan kalau saya menggalas tanggungjawab sebesar Tan Sri Dr. Noor Hisham ini dan bagaimana beliau setiap hari tidak pernah gagal memberi feed info kepada petugas-petugas media khususnya. Setiap hari Hafizi kita lihat sidang media diadakan. Setiap hari tim mereka akan bertanyakan ada soalan tak daripada media. Jadi setiap hari tidak gagal untuk ada Q&A antara media dan juga pihak KKM dan saya harapkan semua bukan sahaja rakyat tetapi golongan media ini bekerjasama dengan baiklah dengan tim KKM dalam sebab mereka tidak pernah saya kira menyorokkan apa-apa info setakat ini. Semuanya diberi kepada kita dari segi kes, angka kes dan bagaimana naik turun kes itu dan kita harapkan dengan kerjasama yang diberikan sebab tim KKM ni paling dekat dia akan bekerjasama dengan tim media. Jadi mungkin kita boleh at least mengurangkan rasa tekanan mereka dengan memberikan kerjasama yang sangat baik. Ya, betul tu. Dan untuk itu kita nak dengarkan sedikit apa kata Tan Sri Dr. Hisham mengenai perkara ini. Ini adalah kerana kita telah berperang berterusan tanpa henti untuk tempoh 10 bulan. Tak ada cuti, tak ada, dan setiap hari kita ada mesyuarat, juga ada tindakan. Jadi setiap lapisan warga kerja Kementerian Kesihatan menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Dan mungkin ada yang terkesan dan iaitu tekanan yang tinggi dan sebagainya. Termasuk KP Kesihatan pun juga tekanan yang amat tinggi. Kadang-kadang malam pun tak boleh tidur sebab berbagai aktiviti yang kita kena fikirkan bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah ni. Okey, apa yang kita boleh tolong Kementerian Kesihatan Malaysia, petugas-petugas berhadapan yang lain, bukan sahaja melibatkan doktor, jururawat, Tan Sri Dr. Hisham, tapi petugas berhadapan seperti polis, ATM, penguatkuasaan yang lain yang menjaga sempadan dan sebagainya. Apa yang kita boleh tolong mereka ini adalah sekarang ini duduk saja di rumah sekiranya tidak mempunyai apa-apa urusan penting di luar sana. Kalau ada barulah keluar, elakkan berada di tempat awam, pakai pelitup muka, mengamalkan penjarakan fizikal untuk memastikan bahawa jangkitan ini tidak menular dalam kalangan komuniti ketika gelombang ketiga melanda. Okey, dalam masa yang sama kita nak melihat kepada satu berita, orang kata saya rasa berita gembira buat rakyat Kedah dan juga bahagian-bahagian utara lah betul tu. negara kita ini. Ya, dalam kita menghadapi kesuraman ekonomi, kemurungan ekonomi kan. Saya rasa berita ini menunjukkan bahawa ekonomi kita sudah mula bergerak kepada arah positif apabila projek lapangan terbang antarabangsa Kulim telah diumumkan akan dilakukan di sana. Dan Ketua Ekonomi Pusat Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Profesor Madya, Dr. Yusof Saari melihat bahawa projek itu adalah satu kesan positif kepada ekonomi walaupun ketika ini ekonomi berhadapan dengan kelembapan akibat pandemik COVID-19. Ya, betul tu. Dan semalam Kerajaan Persekutuan sekali lagi meluluskan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP selepas kajian mendapati lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP dijangka tidak mampu menampung pertambahan penumpang pada masa hadapan. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno menyatakan bahawa LTAPP ketika ini hanya memiliki landasan tunggal yang mampu menampung kapasiti maksimum 12 juta penumpang setahun. Jadi jumlah itu dijangka meningkat selepas tahun 2022 apabila ekonomi dibuka semula dan juga wabak COVID-19 tamat nanti. Jadi KXP ini International Airport dekat Kedah ni kemungkinan besar akan mempunyai perancangannya mempunyai 4 landasan industri projek jangka panjang sehinggalah pada tahun 2050 untuk kurangkan kapasiti penumpang pada LTAPP. Ya, dan itu merupakan cerita pasal projek lapangan terbang. Satu lagi saya rasa ini juga berita yang tidak kurang pentingnya apabila polis menerima laporan pencemaran bau di alur sungai yang disyaki sabotaj. Dan Afizi Azaman yang mengikuti rapat berita ini boleh mungkin ceritakan perinciannya mengenai perkara ini. Ya, mengenai perkara ini semalam sebenarnya kita dikejutkan lagi dengan isu pencemaran yang tidak habis-habis sampaikan rakyat di negeri Selangor, Lembah Kelang sendiri meminta air Selangor untuk jadual Saya ingat berubat. Bukan berubat tu jadual gangguan bekalan air untuk bulan seterusnya untuk bulan November. Kerana kalau kita lihat semalam polis telah pun menerima laporan pencemaran bau akibat tumpahan minyak di alur sungai dekat Jalan
KB1/10 di Kampung Baru Balakong, Kajang. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Fazil Ahmad menyatakan laporan dibuat Pegawai Jabatan Alam Sekitar JS Selangor pada Selasa. Pengadu menyatakan bahawa kawasan tersebut mendapati terdapat minyak hitam yang terapung dikesan di permukaan alur dari kawasan perumahan ke sungai, mengesyaki ia perbuatan sabotaj. Dan JSJ Selangor telah pergi bersama 3 lagi agensi iaitu SPAN, LUAS dan juga IWK untuk menjalankan pemeriksaan, dan sampel minyak telah pun diambil untuk diuji dan juga untuk tujuan siasatan dan bagi proses pendakwaan kelak. Dan inilah yang seperti yang dilaporkan dalam laporan ini, Gigi, ia satu perbuatan sabotaj. Jika kita nak melihat kepada kes-kes sebelum ini, nampaknya sebenarnya kesedaran itu yang masih lagi belum dapat kita ataupun setengah individu dapat praktikkan. Sebab kita merancang pelbagai perkara. Kita bincangkan banyak sebelum ini. Penguatkuasaan, penggunaan teknologi untuk melihat pencemaran air, penggunaan drone dan sebagainya. Tapi sekiranya kesedaran itu tidak muncul, masih lagi buang sisa-sisa minyak, sisa-sisa pencemaran yang lain di ke dalam sungai, sampai bila pun masih lagi dalam perkara yang sama. Dan dalam masa yang sama kita melihat mengapa ada orang-orang yang tidak bertanggungjawab ketika kita sedang berperang dengan COVID-19, kita juga dengan kemelut ekonomi ketika ini, masih lagi ada mereka yang sangat rajin melakukan sabotaj ini ke sungai-sungai, dan kita tahu ini akan menyebabkan kemarahan seluruh rakyat Malaysia, dan kita mahu siasatan dilakukan dengan sebaik mungkin bagi mengekang perkara ini berulang-ulang lagi. Betul, Gigi dah tak larat dah. Dia tak dapat nak mandi. Banyak perkara terjejas. Takung air je. Okey, baiklah. Selepas ini kita nak bincang sedikit mengenai perkembangan politik tanah air negara. Semalam Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Yatuddin Mustafa Billah Shah telah pun bertitah mengenai satu perkara, iaitu semua ahli politik untuk berhenti politik sekali lagi. Dan ini adalah yang ketiga Yang di-Pertuan Agong telah pun bertitah sedemikian. Kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali, dan Afizi, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Afizi sebelum kita berhenti berehat tadi mengenai titah ketiga oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menghiasi dada-dada akhbar pada hari ini. Dan kalau kita boleh lihat, kalau contohnya di New Straits Times, prioritize people itu atau memberikan prioriti yang penting kepada rakyat itu adalah dititahkan oleh Agong agar ahli parlimen meletakkan kebajikan rakyat, kepentingan rakyat nombor 1. Betul tu. Dan sama juga seperti di The Star, lend us a hand, all eyes are on the upcoming budget 2021 as various sector. Yang mana kalau kita lihat from education sampailah IT ke FMB dan juga King to MPs, let's support budget 2021. Itu adalah saranan dan juga titah Yang di-Pertuan Agong. Begitu juga sama dengan Yang di-Pertuan dikeluarkan oleh Berita Harian, memaparkan bahawa jangan jadikan rakyat mangsa. Jadi titah Yang di-Pertuan Agong untuk kali ketiga ini boleh dikatakan begitu kuat sekali sehingga menghiasi hampir ke semua dada-dada akhbar pada hari ini. Dan inilah yang akan kita bincangkan sekarang ini bersama dengan seorang aktivis yang juga merupakan individu yang seringkali menyuarakan pendapat-pendapat beliau berkenaan dengan segala isu-isu yang berlaku dalam negara ini, iaitu Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lamta yang sekarang ini bersedia di talian Skype bersama kami. Selamat pagi Tan Sri. Selamat pagi Afizi dan Iti Gigi. Ya, selamat pagi. Baik. Tan Sri, kalau kita nak lihat, ini adalah titah yang ketiga kalinya Yang di-Pertuan Agong kepada kesemua ahli-ahli parlimen, ahli-ahli pengamal politik yang lain, ketika mana titah pertama dikeluarkan pada bulan Mei yang lepas, kemudian minggu lepas, kemudian hari ini juga menyatakan perkara yang sama, memastikan bahawa kestabilan kerajaan itu tidak diganggu, dan belanjawan 2021 itu adalah amat penting untuk diluluskan di parlimen. Pandangan Tan Sri pada mengenai perkara ini? Saya berpendapat Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong telah menyampaikan titah yang amat penting kepada rakyat dan negara.
Dan ia juga telah membuktikan bahawa ini yang baginda lah amat prihatin tentang masalah dan kesejahteraan rakyat. Saya juga rasa bahawa itu titah untuk menasihati ahli Dewan Rakyat beri sokongan kepada belanjawan 2021 yang akan dibentang di Parlimen pada minggu itu depan adalah amat berpatutan. Ini kerana sebagai wakil rakyat, sebagai ahli Parlimen, mereka lah diberikan tanggungjawab untuk membincang, berbahas dan juga memberikan kelulusan bajet di Parlimen dan juga undang-undang yang lain. Saya berpendapat bahawa sungguh pun ahli Dewan Rakyat berhak untuk membuat pertanyaan ataupun mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan mengenai itu bajet, dan mereka jugalah berhak untuk memberikan itu kritikan ataupun pandangan yang berbeza. Tetapi pada akhirnya tanggungjawab mereka untuk memberi kelulusan kepada bajet 2021 ini adalah sangat penting. Jadi kerana ini ada hal berkaitan dengan pemulihan ekonomi negara kita, ini ada berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, ini ada berkaitan dengan bagaimana pihak kerajaan dapat menangani wabak COVID-19 ini. Jadi apabila saya membincangkan aspek ini, jadi saya harap bahawa semua ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Dewan Rakyat dapat bersatu menjunjung titah Seri Paduka Baginda agar bajet 2021 itu dapat diberikan kelulusan. Ya, Tan Sri, kalau kita tengok juga Al-Sultan Abdullah juga ada menyeru kepada kesemua ahli parlimen untuk bersatu dalam meluluskan belanjawan 2021 ini, dan dalam masa yang sama kemelut politik ketika ini selepas darurat yang tidak jadi diumumkan itu, melihat keputusan terletak di tangan Perdana Menteri untuk mengadakan rundingan rasmi ke atas semua parti. Dan kalau kita lihat, parti DAP menyatakan kesediaannya, Parti Amanah menyatakan kesediaannya. Tetapi sejauh mana, kalau Tan Sri boleh jelaskan, pentingnya semua parti ini untuk duduk semeja berbincang ketika ini? Memang saya haraplah bahawa semua parti-parti politik di negara kita memahamilah keadaan negara kita pada masa kini, terutamanya apabila negara kita menghadapi satu krisis kesihatan awam, iaitu tentang wabak COVID. Dan selain daripada itu juga kita menghadapilah masalah tentang pemulihan ekonomi. Jadi dalam konteks inilah saya rasa ada menjadi tanggungjawablah semua parti-parti politik untuk mengenepikan perbezaan politik antara satu sama lain dan dapat duduk bersama. Kalau boleh, mereka juga boleh mewujudkan konsiliasi untuk memikirkan bagaimanalah mereka boleh memberikan respon secara positif untuk menjunjunglah ini titah Seri Paduka mengenai tanggungjawab mereka pada saat ini terkini. Dan saya itu sekali lagi ingin menegaskan di sini bahawa hal-hal berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, hal-hal berkaitan dengan pemulihan ekonomi, terutamanya bagaimana bolehlah meluluskan lebih banyak pakej rancangan ekonomi dan juga prihatin untuk PKS dan juga pakej kita prihatin ini dapat diberikan sokongan oleh ini semua pihak.
Yang penting ialah bahawa ini bukanlah masa untuk berpolitik, dan soal kebajikan rakyat tidak patut dipolitikkan. Tan Sri, kalau kita lihat beberapa parti seperti PKR, Amanah, DAP, malah sebahagian daripada parti-parti UMNO itu sendiri pun dan juga Warisan sendiri, parti GPS Sarawak juga terlampau menyatakan sokongan untuk bersedia menggembeleng tenaga bekerjasama, bersolidariti dan sebagainya. Tapi ada sedikit-sedikit orang kata pencanggahan persefahaman yang melibatkan beberapa parti seperti DAP dan juga UMNO. Kalau kita tahu sejarahnya memang panjang percakaran antara dua parti ini sukar untuk mencapai sebarang persetujuan dalam sekali apa perkara sekalipun. Dan kalau kita lihat beberapa pemimpin DAP dan juga beberapa pemimpin UMNO ada mengeluarkan kenyataan untuk tidak mahu bekerjasama sekiranya terdapat parti dua ni terdapat antara satu sama lain dalam satu-satu gabungan itu. Jadi susah untuk mencapai kesepakatan. Jadi apa Tan Sri rasakan peranan Perdana Menteri sekarang ini untuk mempercepatkan proses kolaborasi antara semua parti, sebab Belanjawan 2021 akan dibentangkan pada 6 November nanti. Betul kita masih ada masa untuk pembincangan usul, pembahasan dan sebagainya, tapi seberapa cepat Tan Sri rasa memerlukan Perdana Menteri melakukan proses sedemikian? Ini kita memang faham bahawa tiap-tiap parti politik lah ada mempunyai ideologi politik itu masing-masing. Dan saya memperhatikan ini yang baru-baru inilah juga ada ini beberapa parti pembangkang lah yang itu telah menyatakan pendirian itu mereka, iaitu kalau ada isu-isu berkaitan dengan kesejahteraan itu rakyat, terutamanya misalnya bajet yang diperlukan oleh Kementerian Kesihatan untuk menangani COVID dan itu dan sebagainya, saya memperhatikan bahawa mereka bersedia untuk memberikan itu sokongan. Akan tetapi ini pada masa yang itu samalah, itu memanglah ini merupakan satu perkara itu normal, iaitu bahawa mereka lah ada pandangan politik itu masing-masing terhadap isu-isu berkaitan dengan itu negara. Itu jadilah yang tadi saya juga ada menegaskan bahawa sungguh pun mereka berhaklah untuk misalnya membuat itu kritikan, membuat pertanyaan mengenai segala polisi yang dibentang oleh kerajaan di parlimen. Tetapi pada akhirnya mereka harus mementingkan kebajikan rakyat, mementingkan kesejahteraan rakyat. Saya ingin mengulangi di sini. Dan itu dalam hal politik ini, saya itu rasalah bahawa kita harus membuat keputusan yang bijak tentang apakah fokus yang kita nak itu berikan. Fokus yang kita nak berikan sekarang ialah itu bukan mengutamakan politik parti itu masing-masing, tetapi kita nak memberikan fokus terhadap bajet, terhadap ekonomi, terhadap isu kesihatan awam. Ya, Tan Sri, sedikit saja kita ada masa sebelum kita mengakhiri interview kita ni. Adakah Tan Sri yakin bahawa kesemua ahli politik boleh duduk semeja dan menyokong padu Belanjawan 2021 ini? Pandangan Tan Sri. Ya, saya rasa ini juga bergantung kepada keikhlasan dan kejujuran pihak kerajaan, terutamanya yang amat berhormat Perdana Menteri, untuklah misalnya menjemput mereka untuk duduk bersama berbincang soal berkaitan dengan apa yang akan dibincangkan di sidang Dewan Rakyat yang bermula itu pada hari Isnin. Yang paling penting bagi saya iaitu bahawa sistem demokrasi berparlimen harus diteruskan, dan ini telah pun saya rasa telah dititah oleh ini Penggida Agung.
Dan berkaitan dengan bajet itulah saya rasa itu ialah sesuatu yang amat penting yang hanya boleh diluruskan oleh Dewan Rakyat yang akan itu bersidang. Jadi itu akhirnya saya nak ini menegaskan sekali lagi, iaitu aspek tentang kejujuran, keikhlasan semua pihak, parti pemerintah, parti pembangkang duduk itu bersama untuk membincang dan mencari itu formula yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara pada masa sekarang. Okey, baiklah. Terima kasih Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lilamtai atas perkongsian itu tadi. Titah ketiga yang Pertuan Agong menyeru ke semua ahli-ahli politik, pengamal politik untuk berhenti politik dan fokus kepada Belanjawan 2021 dan penting untuk diluluskan pada peringkat Parlimen kerana ketika ini gelombang ketiga melanda negara dan wabak ini dijangka tidak akan berakhir untuk tempoh-tempoh tahun berikutnya dan kita memerlukan 2021 ini belanjawannya fokus kepada ekonomi rakyat, kebajikan rakyat dan apa yang telah kita hilang ketika tahun 2020 dikembalikan pada tahun 2021 menyokong KDNK negara ini. Apapun itu semuanya adalah demi kesejahteraan rakyat dan saya kira itu sahaja dapat kita kongsikan pada awal pagi hari ini. Jam ini saya Gigi Ahmad. Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.